Baik, hopefully dalam video ni saya boleh explain mengenai penggunaan procedures. So, suppose kita ada kita nak letakkan dia punya soalan. Tadi kalau kita buat dia punya button previous dan next ini So, bila kita tekan next, dia akan jadi 2. So, dia akan show dekat sini 3. Kalau saya tekan previous, dia akan pergi kepada nombor yang sebelumnya. Sebab kita ada function notice ini dekat kedua-dua button. Okey, saya perkenalkan untuk label soalan sebab kita nak set dia. So, saya pergi kepada komponen label soalan ini. So, label soalan ni pun ada banyak benda sebab dia punya interface tu banyak method dia juga. So, banyak-banyak method kat sini. Saya nak letakkan dia punya set label soalan teks ini So, saya letakkan di sini. Hopefully boleh. Okay. Dan kemudian saya nak, selain daripada notice itu keluar global nombor soalan yang terkini tu, saya pun nak setkan juga label soalan dia kepada contohnya nilai itu jugalah. Okay. So, saya dapat dekat notice dan juga saya dapat dekat teks yang sekarang ini dia punya display value dia sekarang ni adalah soalan inilah sebab label soalan tadi kita display dia sebagai soalan. Itu untuk button previous. Cuma kalau saya tekan button previous, contohlah button previous, saya tekan, saya dapat 1 lah sekarang ni kan. Saya dapat 1. Contohnya kalau saya tekan previous lagi, saya dapat 0. Jadi kalau saya tekan next, dia display 1 tapi dia punya dekat sini dia masih lagi kosong sebab dekat button next ini kita tak ada letak set label text ini kita cuma letakkan dia dekat previous punya button ini. So, kalau kita nak buat benda yang sama juga, so kita nak dia keluar benda yang sama 2 ni pun update sebagai 2. So, kita kena letak benda yang sama juga dekat sini, iaitu set label soalan kepada global nombor soalan tersebut. Okay. Baik. So sekarang ni bila saya tekan next, dia akan jadi 3, ni pun jadi 3. Tekan next lagi, ni jadi 4, ni pun jadi 4. Tekan previous, dia akan jadi 3, ni pun akan jadi 3 juga. So, kita dapat nilai yang sama untuk kedua-dua button. Tapi bila kita buat benda ni lama-lama, okay, so kita ada tengok ada satu perulangan program dia ataupun langkah dia, ada sesuatu yang berulang di sini. Okay, ini baru 2 langkah. Tapi bayangkan ada 100 langkah yang kita kena buat dekat 2 button ini. So, benda itu akan jadi sangat tidak efisien lah untuk kita buat. Jadi, apa yang kita boleh buat di sini adalah kita boleh gunakan something yang kita namakan sebagai procedure. Okay, procedure ni kalau dalam bahasa programmingnya dia dekat dengan fungsi lah, fungsi. Okay, fungsi ni maksudnya dia boleh melakukan sesuatu. So, contohnya saya buat prosedur ni, saya gunakan blok ini. Saya pergi prosedur, saya gunakan blok do ini. So, apa yang saya boleh buat adalah di situ saya boleh ambil 2 benda ini tadi 2 benda ini yang sama ni, salah satu je lah. Saya ambil benda sama, saya letakkan dalam prosedur tersebut. Okay. Dan kemudian apa yang saya boleh buat adalah, okay, saya boleh ambil prosedur ini dan saya call dia daripada button previous ini. So, kalau saya ambil prosedur lagi, saya ada tambah dengan satu lagi method dekat sini So, method ini dia boleh call, maksudnya dia boleh ambil prosedur tersebut, dia panggil prosedur tersebut untuk berlaku. Okay. So, sekarang ni should be tak ada perubahan lah. So, sekarang ni kalau saya tekan button previous ini, should be dia dapat benda yang sama je lah. Okay. Dia masih lagi dapat 2-2, 1-1 dan sebagainya. Okay. Kelebihannya di sini, okay, so kod kita sekarang ni dia nampak lebih pendek. Dan kelebihan yang kedua adalah kita boleh gunakan prosedur ini berulang kali in case kita nak gunalah prosedur tersebut. Okay.
So contohnya dekat button next ini saya nak gunakan prosedur sama sebab kita tengok yang ni prosedur dia sama kan. So saya boleh buang je yang ni, tak apa. Dan kemudian saya boleh ambil bahagian prosedur tadi, saya ambil prosedur yang sama. Okey. Bukan ini, salah. Ini untuk define tadi Ini call procedure. Okey. So kita boleh gunakan prosedur yang sama kalau dia sama. Bukan test, maaf. Next 2. Next lagi 3 di sini. Okey. Jadi maksudnya kelebihannya di sini, in case ada benda yang saya nak buat sama untuk kedua-dua butang ini, so saya boleh gunakan prosedur ini, tambah saja dekat bahagian prosedur ini. Okey, sebagai contoh, apa lagi saya nak buat? Okey, contohlah saya nak setkan sesuatu dekat, selain daripada teks ini, saya nak letakkan something lah dekat jawapan itu. Saya nak letakkan something dekat jawapan. Contohnya saya nak letakkan dekat senarai jawapan ini, saya ambil list view ini, senarai jawapan. So saya letakkan dia punya senarai jawapan ni, saya ajar sekali untuk senarai jawapan. So saya boleh ambil dekat bahagian set senarai jawapan dia, elements dia ni, set ini. Contohnya set elements ini saya letakkan di sini dekat dalam prosedur. Contohnya okey, elements ini yang kita kena masukkan, input yang kita kena masukkan dekat sini adalah list jugalah, seperti yang saya dah ajar dekat bawah ini tadi. So ini sebagai contoh sajalah. So kita buatlah dia punya list dekat situ, make a list macam ni. Kemudian kita boleh letakkan benda-benda dia, benda-benda dekat situ, make a list. Contohnya A. Lepas tu saya buat sedikit lagi, kita boleh buat B di situ. Macam itulah. Okey. So sekarang ni bila saya tekan ni saya dah tambahlah dia punya prosedur untuk dia punya fungsi tadi. Dia punya fungsi ini saya dah tambahkan lagi dekat sini. So sekarang ni saya tak perlu lagi ubah dekat button klik dengan button next inilah. So saya boleh fokus dekat macam mana prosedur untuk kedua-dua button tersebut, button previous dan button next ini. Contohnya ada something yang ada kongsilah dekat situ. Okey, so sekarang bila saya tekan next, so kita boleh perhatikan dia ada keluar A dan B tersebut. Sama jugalah kalau kita tekan previous, maksudnya A dan B tu masih samalah dekat sini. Dan juga tapi dia punya soalan tu sekarang ni dah bertukar lah, sebab kita ada satu pun boleh ubah yang berubah-ubah dekat sini. Yang ni kita sama je kan, so dia tak ada berubah lah dekat situ. Cuma poin saya, kita boleh setkan dia, maksudnya prosedur ni kita boleh buat dia punya lebih customize dia punya langkah-langkah tersebut. Prosedur ni pun kita boleh namakan dia mengikut kepada fungsi dia sendirilah. Contoh kita nak namakan prosedur ini sebagai, okey, sekarang ni nama dia prosedur kan. Okey, contoh kita nak letakkan nama dia sebagai set soalan dan jawapan. Panjang tak apa. So sekarang ni ini pun dah call set soalan dan jawapan. Okey. Baik. Jadi sekarang ini untuk memastikan dia boleh berubah-ubah, jadi function ini ataupun prosedur ini sebenarnya dia boleh mengambil input. Okey. So tak semestinya kita letakkan get global nombor soalan itu dekat sini, tapi sebenarnya kita boleh masukkan ini sebagai input dia. Okey, sebagai contoh sekarang ni kita tengok dia punya call ini dia just call saja, kita tak letakkan apa-apa benda dalam ni. So selain daripada saya buat benda dia macam ni so saya boleh buat yang ni, dia boleh mengambil sesuatu input. Okey, saya tekan button gear ini. Lepas tu saya boleh letakkan dia punya input dekat sini. Contoh saya letakkan input.
Okay, saya letakkan input, saya dragkan dekat bawah ni. Sekarang ini, fungsi saya ini, dia boleh mengambil sesuatu nilai. Okay, nilai X lah contohnya. Ataupun nombor soalan. Ni saya namakan sebagai number soalan untuk bezakan dia dengan nombor soalan yang saya akan dapat dekat list yang pertama nanti. Okay. Ataupun saya letak question number lah. Question number. Supaya kita boleh bezakan nanti apa beza dia. Okay, now sekarang ni kalau kita tengok dekat sini, tadi kan dia punya ini just call sahaja kan, dia tak ada benda ini, question number ini. So sekarang ni fungsi saya ni dia mesti ada input yang kita boleh letak. So instead of saya letakkan get global nombor soalan itu dekat sini, saya boleh letakkan get global nombor soalan ini Ini nanti Ini saya akan buang nantilah, tak apa. Okay, so maksudnya nombor soalan yang global ini saya letakkan dia dekat question number. So, saya letakkan dia dekat situ. Saya ambil dahulu get, saya letakkan dekat question number ini. Okay, saya duplicate lagi, saya letakkan di sini juga. Okay, so sekarang ni prosedur saya tadi dia dah ada nilai yang saya boleh letakkan dalam prosedur tersebut untuk diproses oleh prosedur inilah. Okay. Baik, jadi maksudnya daripada button klik ini dia akan set global nombor soalan kepada tolak 1, dan kemudian nilai itu tadi dia paskan ke dalam prosedur set soalan dan jawapan, which is dia akan berfungsi di sinilah. Jadi sebab prosedur ini tadi dia dapat question number ini ini nilai ini adalah nilai yang dia dapat dekat fungsi ini bila dia dipanggil ini, bila dia di call ini. Kalau nilai di sini adalah 2, dan maksudnya question number ni nilai dia adalah 2 lah. So nilai yang dipas dekat sini adalah 2. So sekarang ni saya tak perlu guna lagi get global nombor soalan ni, tak perlu, ini tak perlu. Okay, saya boleh dapatkan daripada get question number ini sahaja. Okay. Dan sini pun sama juga. Sama juga saya boleh ambil get question number dekat situ. Okay, untuk membuatkan ini lebih menarik, ni saya padamkan dahulu saya boleh buang apa. Okay, list dia saya nak ubah jugalah. Okay, list dia pun saya nak ubah juga. So now untuk menunjukkan dia ada perbezaan di situ, supaya ada beza jugalah dekat dia punya jawapan itu nanti saya tekan gear ni, saya nak tambah satu lagi item. Contohlah item ini kita nak letak satu lagi dia punya item. Saya drag kat situ. Sekarang ni dah jadi 3. So saya letakkan dia ke bawah lah. So yang list satu lagi selain daripada dia ada A dan B, saya nak letakkan juga question number ini. So maksudnya saya boleh gunakan dia berulang kali lah, begitu. Okay. Baik, now saya nak test dahulu. So kalau saya tekan button ni sekarang ni dia ada 2 A dan B kat sini. So sekarang ni bila saya call set soalan dan jawapan ni nanti maksudnya dia should be, dia ada notice keluar question number, dia ada text dia set sebagai question number, dan juga dia ada senarai jawapan yang ada A, B dan juga question number tu juga. So kalau saya tekan next, so now kita ada 3, 3, 3. Lepas tu kita ada A dan B. Maksudnya dekat sini kita boleh ubah lah. Bila kita buat previous tadi, kita boleh ubah dia punya nilai. Okay. Maksudnya kalau tadi saya perlu buat dia dekat 2 bahagian, sekarang ni saya cuma perlu buat dia dekat 1 bahagian ini sahaja. Okay. Saya rasa itu sahaja untuk video ini.